Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam ekonomi melalui sumbangannya kepada pendapatan negara serta mampu memberi pendapatan terbaik kepada pengusahanya. Sektor ini merupakan pembekal utama makanan serta bahan mentah untuk industri makanan serta dapat membantu rantaian penghasilan makanan komersial. Untung bagi mereka yang mempunyai tanah dengan jenis dan saiz yang sesuai untuk pertanian, tetapi sekiranya anda tidak memiliki tanah namun sangat berminat dengan sektor pertanian ini, mungkin sukar untuk dilaksanakan. Bagaimana kami membantu anda? Selari dengan peranan utama The Good Farm terus-menerus mengambil inisiatif untuk membantu anda memiliki kebun sendiri serta dapat menambah pendapatan dan merealisasikan impian anda dalam sektor pertanian. Tiada tanah, kurang mahir, sukar mencari pasaran? Jangan risau, kami ada jalan penyelesaiannya. Kami sempat menemuramah dua orang pengusaha keledek dan bagaimana mereka jana pendapatan yang sangat lumayan. Mungkin anda juga seperti ini suatu hari nanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Saya Halim daripada The Good Farm Solution. Dan hari ini kami ada dua orang pengusaha, antara pengusaha terbesar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya, Noro Agro 83 di Besuk, Terengganu lah. So, saya lebih kurang pengalaman saya dalam bidang pertanian keledek ni 8 tahun lah. Terima kasih Encik Alim dan juga sahabat Encik Nurul. Saya Muhammad Asmawi bin Ibrahim, asal Besuk, Terengganu, dan hakiki saya bekerja sebagai penjawat awam, sebagai pensyarah di salah satu IPTA di Terengganu, dan saya juga merupakan seorang pengusaha tanaman kontan. Okey, apa yang saya buat ialah tanaman kontan keledek dan juga tembikai. Okey. Lebih kurang keluasan yang saya usahakan ada lebih kurang dalam 50 hektar lah, yang sedang running sekarang ni. Projek tanaman kontan ni sebenarnya adalah satu yang memberi pulangan yang lumayan lah, terutama kepada belia-belia yang tak ada kerja lah kan, terutamanya musim PKP ni. Okay, kalau yang tak ada buat apa, kalau boleh cari, kalau ada modal bolehlah buat mengusahakan projek apa-apa pertanian yang bersesuaian lah. Mengapa Encik Nurul dan juga Dr. Asmawi ingin terlibat dalam penanaman keledek ni? Okey, dari segi pengalaman saya, penglibatan penanaman keledek ni cukup lumayan macam Dr. Asmawi cakap tadilah. Dari segi hasil dan pulangan untuk kita nak sara hidup keluarga ni, alhamdulillah. Daripada kita ambil asas daripada pekak tanam lagi. Sebelum kita tanam tu dah siap organik, bahan-bahan mentah dia cukup lah. Dan kos kita kena ada lah sikit. Kenapa saya memilih tanaman kontan lah, terutamanya keledek lah. Sebab hari ni kita fokus kepada keledek. Yang pertamanya, tanaman kontan ni adalah tanaman, kalau dalam konteks pertanian kita ada 3 jenis. Yang pertama, tanaman kontan ni tanaman singkat masa. Okay. Yang kedua, tanaman separa. Separa ni diambil masa dalam 8 bulan. Okay. Yang ketiga, tanaman kekal lah. Okay. Tanaman kontan ni masa dia tempohnya hanya 3 bulan sahaja. Jadi dia akan memberikan masa yang cepat untuk kita dapat hasil lah. Okay. Terutama keledek lah. Okay. Sebab saya lebih fokus pada keledek dan tembikai. Dua-dua tanaman ni memang cepat. Okay. Okey, yang pertama. Yang kedua, dari segi pulangan, hasilnya sangat lumayan. Keperluan sumber tu sentiasa diminta dan juga permintaan tu tinggi lah. Okay. Cuma mungkin pasaran harga tu mungkin dia berbeza. Cuma walaupun harga turun tapi masih lagi memberi pulangan yang lumayan lah. Okay. Saya bagi tahu pihak awal tadi, kenapa walaupun saya ni penjawat awam, saya juga mengusahakan tanaman kontan ni. Kadang-kadang satu musim ataupun satu fasa saya buat 3 bulan tu, kadang-kadang satu fasa tu melebihi gaji saya setahun sebagai pensyarah. Okay. Sebab tu saya sangat menggalakkanlah kepada belia-belia dan juga sebab kalau tengok trend sekarang, sebab oleh kerana bila PKP ni saya tengok kawan-kawan yang bekerja sebagai kontraktor semua ni, dia tidak ada projek. Jadi apa projek yang dia orang boleh buat? Inilah, okay, projek tanaman lah, okay, projek pertanian. Sebab projek pertanian ni dia kalis COVID. dia walaupun COVID tapi dia boleh berterusan. Sebab dia makanan kan, dia berkait dengan food security, okay? Food security, keselamatan makanan. Jadi keperluan rakyat dan sebagainya lah. So itu permintaannya sentiasa ada. Kita dah dengar penjelasan mengapa mereka menceburi bidang penanaman keledek
Dan sekarang saya ingin bertanya lah, tadi kita cerita yang best je. Sekarang ni kita nak tengok apa risiko balik penanaman keledek ni. Silakan Cik Nur. Risiko penanaman keledek ni hanya ada dua perkara saja. Pertama dari segi rumput lah, rumpai. Okey, penjagaan rumpai ni penting sebab pembesaran keledek ni akan terbantu. Yang kedua dari segi binatang lah, musuh. Monyet serta babi lah. Okay, saya tambah satu je lagi. Tikus. 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 Okay, tikus. Musuh. Tapi itu musuh. Sebab memang tikus ni memang suka lah kalau keledek ni kan. Tapi sebenarnya semua risiko-risiko ni kita ada kaedah untuk mengatasi lah. Sebenarnya kalau saya mudah nak simpulkan di sini, risiko tu 10% lah. Maknanya tak tinggi lah. Tak tinggi lah nak banding dengan tanaman lain. Itulah antara risiko dan juga kaedah yang kita boleh simpulkan lah dalam proses kita penanaman keledek ni. Jadi kita dah dengar sedikit berkaitan dengan penanaman keledek. Kita tahu kelebihan dia, kita tahu kekurangan, kita tahu risiko. Dan sekarang ni kita boleh lihat Dr. Asmawi dan juga Cik Nurul ni antara orang yang dah berjaya. Jadi masalah-masalah yang disebutkan tadi tu semua dah dibereskan. Tak ada masalah. Jadi untuk orang-orang yang di luar sana yang berminat untuk penanaman keledek, kami ada 2 orang pakar membantulah dalam masa-masa akan datang, termasuk juga bekalan makanan untuk negara kita. Dan dengan itu saya menyerulah kalau ada yang berminat untuk join kami di sini, kita boleh sama-sama berbincang, kita boleh sama-sama majukanlah penanaman keledek untuk masa akan datang. Dan sekarang ni kita lihat potensi keledek ni semakin hari semakin meningkat. Dan begitu juga dengan keperluan, kita tak kiralah orang di luar bandar ke, di bandar ke, peluang ni sentiasa ada. Terutama sekali kalau orang yang di bandar. Kita lihat di bandar, kebanyakannya orang ada modal, ada duit. Tapi tanah dan juga dari segi kemahiran lain, mungkin kita kata kurang lah. Jadi pendekatan kami di sini, kami cubalah menyampaikan hasrat orang-orang di bandar. Kebanyakannya kalau ikut kajian, 95% daripada orang di bandar ini sebenarnya berminat dengan pertanian. Sangat-sangat berminat. Jadi dengan inisiatif tersebutlah kita cuba untuk merapatkan orang di bandar dan juga luar bandar untuk kita fokus kepada penghasilan makanan. Jadi untuk lebih lanjut lagi mungkin Dr. Asmawi boleh tambah. Ini dalam konteks pelaburan lah kan. Ini contohlah, mungkin tuan-tuan kalau yang berada di Klang Valley Lembah Kelang, mungkin lokasi untuk projek pertanian ni terhad. Mungkin ada lah sikit projek-projek kebun bandar yang sebelum ni menteri wilayah rasmi kan. Cuma berapa beg je satu tempat kan. So untuk kawal makanan di sekitar Lembah Kelang tu perlukan kepada support daripada kami lah di belah Patan Timur, di belah belah utara dan sebagainya. Jadi mungkin tuan-tuan, datuk-datuk, Tan Sri ada di Lembah Kelang ni mungkin dari sudut modalnya ada, tapi dari sudut lokasi untuk penanaman dan juga kemahirannya tak ada. Mungkin kami ini boleh kita boleh bekerjasama sama ada melalui kaedah melabur ataupun berkongsi ataupun apa-apa kaedah lah yang kita boleh bincangkan supaya pelbagai projek terutamanya keledek ni kita boleh usahakan. Mungkin datuk-datuk Tan Sri ada di bandar ataupun tuan-tuan yang mempunyai kemampuan modal, bagi PAM modal kepada kita usahakan, kemudian nanti kita akan fikirkan sama ada keuntungan tu, sama ada tengoklah pendekatan yang kita bincang. Satu untuk kita menjana pendapatan dan yang keduanya kita boleh jadikan ia sebagai usaha memperkembangkan ekonomi lah. Daripada situ kita boleh memberi kerja kepada anak-anak watan kita dan sebagainya. Untuk saya bagi tahu ni, ini yang betul-betul yang Dr. Asmawi cakap tadi, tak ada perbezaan. Bukan ni saham Pak Mantelo. Yang ni original kita buat. Hasilnya sekadar tuan-tuan pun boleh melawat di ladang saya ataupun ladang Dr. Asmawi. Itu saja yang kita buat setakat ini keledek. InsyaAllah next time kita akan buat tembikai labu. Sekarang ni kita berada di ladang saya lah, Dunia Cemerlang Enterprise. Sekarang ni kita berada di tengah-tengah ladang keledek yang berumur ada lebih kurang 2 bulan lah, ada 2 bulan lebih, yang puratanya 2 bulan.
Dan insya-Allah hasilnya akan keluar bermula daripada hujung bulan 9 lah. Hasil ni akan ke seluruh Malaysia lah. Untuk 12 hektar ni lebih kurang dalam 60 tan. Tapi kebiasaannya hasilnya mencapai 100 tan lebih. Kalau 1 kilo RM1. Okey, kalau 1 tan RM1,000. Kalau RM1, bayangkan biasanya keledek ni puratanya lebih kurang RM15 sampai ke RM30. Okay, itu hasil lah, kita boleh kira lah pendapatan yang kita akan perolehi. Kebiasaannya dengan keluasan 12 hektar ni saya akan dapat 100k lebih lah RM dan purata berat pun sama 100 tan ke atas lah dengan keluasan, dengan keadaan pokok yang subur macam ni. Inilah hasilnya. Kaedah saya senang je. Saya guna prinsip 3T, tanam, tinggal, tuai. Tapi sebelum nak tinggal tuai tu kena buat betul-betul lah. Kena pastikan yang pokok ni dah dalam keadaan baik macam ni. Okay? Tapi kalau dah pokok macam ni, kita boleh buat anggaran dah, siap-siap berapa hasil akan dapat dan sebagainya. Okay? Jadi sekali lagi saya seru kepada sahabat-sahabat yang berminat untuk menceburi ataupun nak membantu kita nak melabur dan sebagainya, dipersilakanlah. Sebab bidang ini merupakan satu bidang yang potensinya cepatlah dapat nak banding kalau kita masuk saham dan sebagainya, risikonya sangat besar dan sebagainya. Okey, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasihlah sahabat-sahabat daripada The Good Farm yang datang melawat kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.